Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembincangan kita berkaitan dengan tajuk cahaya. Okey, soalan kepada sesiapa yang belum ada soalan boleh download daripada description yang berada di bawah. Okey, baiklah. Saya teruskan kepada soalan pada kali ini. Diagram 3.1 shows a student stands at the side of a pond is able to see a fish in the pond. Okay, Raja 3.1 menunjukkan seorang murid berdiri di tepi sebuah kolam, dapat melihat seekor ikan dalam kolam itu. Okey, ini ada budak duduk kat tepi pantai, tepi sungai. So dia dah tengok ikan. Okey. Okay, soalan ini melibatkan kepada pembiasan cahaya lah. Okay, sebaik-baiknya sebelum kita terus membaca soalan-soalan yang berikutnya, kita lihat kepada situasi soalan dan kita cuba lihat soalan ini merujuk kepada satu topik mana supaya semasa kita menjawab kita boleh fokuskan kita punya pemikiran kepada tajuk yang ditanya. Okey, pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya ini adalah berlaku disebabkan oleh cahaya bergerak merentasi dua medium yang berbeza. Okay, pembiasan cahaya adalah merujuk kepada pembengkokan cahaya apabila cahaya merambat daripada satu kawasan kepada kawasan yang berbeza ketumpatan optiknya. Okay, kemudian kita juga pelajari bahawa pembiasan cahaya, jika cahaya itu bergerak daripada kawasan kurang tumpat kepada kawasan lebih tumpat, ada satu sinar cahaya. So sinar ni dia akan terbias menghampiri garis normal. Manakala jika cahaya tersebut bergerak daripada kawasan lebih tumpat kepada kawasan kurang tumpat, sinar cahaya ni dia akan terbias menjauhi garis normal. Ini perkara asas yang kita pelajari semasa pembiasan cahaya. Baiklah, kita rujuk kepada soalan A1. On diagram 3.1, draw the paths of light rays that enable the student to see. Dalam rajah 3.1, lukiskan lintasan sinar cahaya yang melibatkan murid itu boleh melihat ikan tersebut. So kita tengok pada pemberat markah adalah satu markah. Okey, perlu diingat semasa kita nak melukis sebarang lukisan dalam bab cahaya, sinar tersebut mestilah daripada objek. Sinar yang kita nak lukis mesti daripada objek, bukan daripada mata. Mesti daripada objek. Okey, so kita lukiskan satu sinar daripada ikan pergi ke atas. So sinar ni apabila sampai dekat permukaan medium, kita kena lukiskan garis normal. Dan kita tahu ikan berada dalam air lebih tumpat daripada udara. So apabila sinar bergerak daripada kawasan lebih tumpat kepada kawasan kurang tumpat, cahaya tersebut akan terbias pada kawasan yang kurang tumpat ni, dia akan terbias menjauhi garis normal. Okey, terbias menjauhi garis normal. Nampak sudutnya semakin besar lah. Jadi kat mana image yang nampak? So panjangkan ke belakang, dan image ni mesti berada di atas objek. Okay, image mesti berada di atas objek. Okey, itu cara dia lah untuk melukis lintasan cahaya. Okey. Sebab satu markah saja. Okey, secara prinsip yang mudah lah prinsip yang mudah kalau kita nak lukis ni. Okey, ada mata. Okey, ini ada objek lah. Ini objek. Okey, dia ada beberapa prinsip yang mudah. Contoh inilah yang saya tunjukkan. Okey, image yang terbentuk dia mesti berada di sekitar ni lah. Dia mesti berada di atas. Image mesti berada di atas objek. Kita lukiskan dulu image. Okey, kemudian kita buat garis lurus. Contoh garis lurus. Okey, ni daripada image. Okey, so dekat objek kita panjangkan dari sini, kita pergi kat objek. Okey, contoh nak dua garis, buat dua lah. Betul ini, kita pergi kat sini.
Itu cara lukisan je lah. So sinar ni mesti daripada objek. So anak panah tu daripada objek lah. Okay. Hilang. Sinar tu daripada objek image. So lukisan secara freehand, jadi awak kena gunakan pembaris lah. Pastikan dekat boundary ni dia ada lukiskan garis normal supaya ternampak lah perbezaan dia kat situ. Okay. A2, explain why the light follows the path in A1. Okay, terangkan mengapa cahaya mengikuti lintasan pada A1. Apa yang berlaku kat A1 ni? A1 ni kita nampak cahaya ni membengkok. Mengalami pembiasan cahaya lah. So dah nak terangkan ada dua markah kat sini. So markah pertama tu apa yang kita nak terangkan? Markah pertama ni kita terangkan bahawa cahaya merambat melalui dua medium yang berbeza. Berbeza ketepatan. Okey, markah yang kedua apa yang kita nak lukis? Markah yang kedua kita kena lukis adalah markah yang kedua yang kita kena tulis adalah berkaitan dengan halaju dia. Okey, halaju cahaya berubah lah. Halaju cahaya berubah. Apabila melalui dua medium yang berbeza. Tambahkan halaju cahaya berubah apabila melalui dua medium yang berbeza. Apabila melalui dua medium yang berbeza. Okey. Sebab ada dua markah. Sebab soalan ni dia bukan nak tanya berkaitan dengan fenomena. Dan terang kenapa berlaku. Kalau soalan ni terangkan fenomena, baru kita boleh jawab pembiasan cahaya. Soalan ni dia minta bagaimana pembiasan cahaya tu berlaku lah. Nak uji calon-calon tentang bagaimana pembiasan cahaya ni berlaku. So ada dua keadaan. Cahaya berlaku, pembiasan cahaya ni berlaku bila cahaya tu merambat ataupun bergerak, merambat lah melalui dua medium yang berbeza ketepatan optik. Dan yang kedua, apabila berlaku perubahan dari segi medium tersebut, maka halaju cahaya juga akan berubah. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. A driver is able to see a lobster which is hidden behind a piece of rock in the water as shown in diagram 3.2. Seorang juruselam dapat melihat seekor udang kara yang tersembunyi di belakang seketul batu dalam air seperti ditunjukkan dalam rajah 3.2. Okey, ini divers, penyelam. Ini penyelam. Okay, kemudian nampak lobster. Macam mana nampak lobster? Walaupun kat sini ada batu kan. Okey. On diagram 10.2, 3.2, draw a path of light ray to show how the driver is able to see the lobster. Ada dua markah. Okey, sama juga. Mesti daripada objek. Objek pergi ke atas. Lukis semula. Okey. Mesti pergi ke atas. Okey, kemudian dia pergi ke penyelam lah. Tapi penyelam tak dapat tengok macam ni. Penyelam kita tengok lurus. So kat sini image udang kara tu. Image kat sini. Image kat atas. Okey. So one mark. Kat sini one mark lah. Sebab pantulan kat sini mark 1. Atau ni mark 2. Mark 2 ni pada image. Image berada di atas. Sebab apa image berada di atas? Kita nampak. Sebab kita lihat cahaya ni secara lurus. Kita nampak, tengok lurus.
Okey, jadi namakan fenomena yang terjadi. Fenomena apa kat sini? Sebab kita nampak kat sini sekarang, lobster ni dalam kawasan air kan. So, image terbentuk ke atas. So, cahaya ni dia nak pergi ke kawasan kawasan lebih tumpat kan, kawasan air lebih tumpat lah, betul. Kawasan udara kurang tumpat. So, apa yang kita telah berjari apabila cahaya bergerak daripada kawasan lebih tumpat kepada kurang tumpat? Kemudian dia terpantul pula ke dalam ni. Pergi ke dalam. Kenapa terpantul ke dalam? Ialah sebab nak pergi ke Jerusalem ni. Diverse ni. So, kat sini berlaku pantulan dalam penuh. Okey. B3. Terangkan bagaimana fenomena ini boleh berlaku. So, ada dua syarat lah. Syaratnya yang pertama, cahaya merambat dari kawasan kawasan lebih tumpat ke kawasan kurang tumpat. Dan syarat yang kedua, sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Okey, itu sajalah kan. Kalau dia minta terangkan, sebab nama fenomenanya fenomena pantulan dalam penuh. Okey, kenapa ada dua? Sebab ada dua markah kat situ. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.